Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 15 April bersama saya Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang sebulat suara memilih Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional BN memenangi pilihan raya umum ke-15 PRU15 membuktikan tiada perpecahan dalam parti berkenaan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, kesepakatan yang ditunjukkan pimpinan UMNO semalam membuktikan Parti Melayu itu semakin kukuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden, Timbalan Presiden, Top 5 dan semua ahli MT lah kerana secara sebulat suara menyokong saya untuk sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU jika BN memenangi pilihan raya nanti. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa UMNO ni terus bersatu. Ya, walaupun macam-macam pihak mengatakan ada grup dan sebagainya dalam UMNO, tetapi keputusan semalam jelas menunjukkan bahawa apa yang diperkatakan oleh masyarakat adalah tidak benar kerana UMNO terus kukuh, solidaritinya kuat, jadi tidak ada kamp pun di dalam UMNO. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Koop Mad di Perumahan Penjawat Awam Malaysia Pudina di Putrajaya. Sementara itu, mengulas perjanjian persefahaman dengan pembangkang, Perdana Menteri akur kepada keputusan UMNO untuk tidak meneruskannya sehingga 31 Julai ini. Kalau kita akan tengok keputusan MT itu biasanya perlu diikutilah, ya, walaupun mungkin bulan 7 ni macam-macam, kalau berlaku apa-apa yang memerlukan perubahan apa-apa, saya perlu bawa ke dalam MT semula, iaitu keputusan MT. Dan saya sebagai naib Presiden UMNO tentu saja tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh MT. Walaupun kita putuskan ianya keputusan untuk selepas 31 bulan 7. Sekarang ni masih lagi bulan April, jadi kita tunggulah. Kalau tak ada apa-apa, keputusan itu dilaksanakan, kita laksanakan. Kalau ada perubahan apa-apa, MT akan bincang semula. Perbicaraan kes dera remaja sindrom Down yang dikenali sebagai Bella. Mahkamah Kuala Lumpur hari ini diberitahu pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali telah mengarahkan saksi kelima Yasmin Nahar Mahmud supaya menyapukan ubat pada luka di tubuh Bella. Yasmin, 19 tahun, turut memberitahu mahkamah ubat-ubatan terbabit dibelikan sendiri oleh Siti Bainun. Sesi soal balas yang masuk hari ke-11 hari ini bermula pada pukul 10.16 pagi dan dikendalikan peguam tertuduh Asiah Abdul Jalil. Menurut saksi, antara ubat yang digunakan pada Bella adalah pelembab aloe vera, ubat kuning, bio oil, penyembur luka, dermatix, cecair detol, pembadut luka dan lain-lain. Yasmin turut ditanya sejak bila Siti Bainun mula membenci Bella hingga menyebabkan pengasas rumah bonda itu mendera remaja OKU berkenaan. Yasmin menjawab dia teringat peristiwa Bella menarik langsir hingga putus yang menyebabkan Siti Bainun menyimpan perasaan marah terhadap remaja terbabit. Menurut Yasmin, sejak kejadian itu, Siti Bainun menjadi marah terhadap Bella dan mula memukul remaja OKU berkenaan. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Izralizam Sanusi berhenti rehat pada pukul 11.48 pagi dan bersambung semula pada pukul 2.30 petang. Seorang rakan YouTuber terkenal dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Balik Pulau hari ini atas pertuduhan membunuh teman wanitanya. Abdul Jamal Ahmad, 23 tahun, didakwa membunuh Nur Dian Haris, 21 tahun, di sebuah rumah di Lintang, Kampung Masjid Teluk Kumbar di Pulau Pinang antara 9 pagi hingga 5 petang pada 3 April lepas. Menurut laporan bernama, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi dan tertuduh hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Fadrina Zulkhairi. Mahkamah menetapkan 13 Julai ini untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Atikah Asharaf Ali manakala tertuduh tidak diwakili peguam.
Media sebelum ini melaporkan polis telah menahan seorang YouTuber lelaki dan 3 rakannya bagi membantu siasatan berhubung kejadian seorang wanita yang cedera parah dipukul sebelum meninggal dunia dalam kejadian di Teluk Kumbar, Pulau Pinang. Polis menerima laporan daripada seorang doktor di Hospital Balik Pulau yang memaklumkan seorang wanita dibawa ke hospital itu selepas tidak sedarkan diri dan berada dalam keadaan kritikal. Pemeriksaan ke atas mangsa menemukan kesan lebam di kepala dan seluruh tubuhnya sebelum wanita itu dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut, namun meninggal dunia pada 3 April ketika menerima rawatan. Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menafikan laporan yang mengatakan bekalan daging dari sebuah rumah sembelihan di Australia yang membekalkan 45% daging ke Malaysia tidak mengikut syariat Islam. Kenyataan dibuat oleh Presiden Pertubuhan Kemasyarakatan Rakyat Perkemas, Faizan Muhammad Noor, dan disiarkan oleh sebuah akhbar tempatan pada 14 April lalu. Menurut Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, isu itu bermula daripada dakwaan seorang penulis di internet pada 1 April lalu. Tulisan itu mendakwa JAKIM tidak mengambil berat isu integriti halal yang meragukan oleh Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australian Incorporation SIGMA. Sehubungan itu, JAKIM telah meminta penjelasan daripada SIGMA pada 12 April dan badan itu segera menafikan dakwaan terbabit. Siasatan lanjut, JAKIM menerusi Atashe Halal JAKIM di Canberra setakat 2 Mac mendapati audit berkala ke atas Thomas Foods Industries itu mengikut piawaian halal ditetapkan. Laporan lanjut mendapati penyembelihan dilakukan pihak industri itu mematuhi keperluan standard penyembelihan halal Malaysia dan peraturan ke atas haiwan yang ditetapkan Australia. Susulan itu, JAKIM akan memanggil Perkemas dan pada masa sama mendapatkan maklumat lanjut dari pihak berkuasa di Australia bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Kementerian Pengangkutan MOT akan menyiasat kesahihan aduan beberapa pihak berhubung kenaikan tambang penerbangan antara Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Insinyur Wee Ka Siong berkata, berdasarkan pemantauan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM, harga tambang penerbangan pada 30 April ini meningkat berbanding pada tahun 2019. Kenyataannya hari ini, beliau menjelaskan berlaku peningkatan kos operasi disebabkan kenaikan harga bahan api jet serta sumber terhad bagi syarikat penerbangan meningkatkan kapasiti sepenuhnya. Selain itu, mekanisme penetapan harga dinamik turut menggunakan kecerdasan buatan dalam proses menentukan harga tambang dan bukannya secara manual untuk menaikkan harga. Jelas Datuk Seri Ka Siong, pesawat juga perlu melalui proses penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih sebelum diluluskan bagi tujuan perkhidmatan dengan selamat. Bagaimanapun katanya, MOT committed untuk menurunkan tambang penerbangan bagi meringankan beban ditanggung rakyat. Sehubungan itu, MOT melalui MEFCOM akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai hasil perbincangan dengan semua syarikat penerbangan dalam tempoh terdekat. Penjawat Awam Terengganu bakal menerima bantuan khas kewangan Aidilfitri berjumlah RM500 pada 25 April ini. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar berkata, pemberian bantuan itu melibatkan seramai 13,827 kaki tangan awam negeri grade 56 dan ke bawah. Menurut laporan bernama, Datuk Seri Ahmad Samsuri berkata, kerajaan negeri juga bersetuju memberikan bantuan khas Aidilfitri berjumlah keseluruhan RM58.99 juta. Dalam kenyataan beliau, bantuan berkenaan melibatkan seramai 50,947 penerima di negeri itu. Tambahnya, implikasi kewangan bagi kedua-dua bantuan tersebut mencecah RM65.9 juta. Menurutnya, bantuan itu diharapkan dapat diraikan bersama yang tersayang sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.